Assalamualaikum, nama saya Nur Amalin Aisyah binti Muhammad Ghani, nombor matrik 293888. Konsep hutang awam. Hutang awam ialah hutang kerajaan yang juga dikenali sebagai hutang awam atau hutang kebangsaan adalah wang yang dihutang oleh kerajaan pusat. Kerajaan persekutuan memerlukan dana kewangan bagi menampung perbelanjaan kos operasi dan aktiviti kerajaan serta peruntukan tertentu bagi tujuan pembangunan. Dana kewangan ini pula diperolehi menerusi kutipan hasil yang dikutip setiap tahun. Walau bagaimanapun, dalam keadaan semasa, kutipan hasil adalah tidak mencukupi bagi menampung perbelanjaan kerajaan dan kerajaan perlu mendapatkan dana tambahan menerusi pinjaman yang diperolehi menerusi terbitan hutang. Setiap instrumen hutang kerajaan yang diterbitkan adalah dalam bentuk pelaburan yang digunakan oleh pelabur sama ada di dalam atau luar negara untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan. Akta Pinjaman Tempatan 1959 hanya membenarkan pinjaman kerajaan dilakukan bagi tujuan perbelanjaan pembangunan sahaja. Oleh sebab itu, kerajaan akan sentiasa memastikan baki akaun semasa negara yang merekod aliran keluar masuk wang kerajaan sentiasa mempunyai lebihan. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai had hutang. Had hutang merujuk kepada batasan maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk jumlah hutang yang boleh diambil oleh negara. Hal ini untuk memastikan perbelanjaan atau penggunaan wang negara dapat dikelola dengan baik. Ini penting untuk mengelakkan pembayaran faedah yang terlalu tinggi dan memastikan kestabilan kewangan negara. Data menunjukkan pada tahun 2022, Malaysia telah menetapkan had hutang awam sebanyak 65% daripada keluaran dalam negara kasar. Walau bagaimanapun, nilai ini boleh berubah mengikut keadaan ekonomi dan dasar kewangan negara. Had hutang negara yang berlebihan boleh menimbulkan beberapa impak negatif. Antaranya termasuk peningkatan beban faedah, mengurangkan keupayaan untuk melaksanakan projek pembangunan dan meningkatkan risiko krisis kewangan. Had hutang ini penting bagi mengekalkan keseimbangan fiskal dan mengelakkan penggunaan kewangan yang berlebihan. Okay, seterusnya pasal nisbah hutang kepada KDNK. Kalau doktor dan kawan-kawan nak tahu, sebenarnya tiada nisbah yang spesifik mengenai hutang terhadap KDNK, tapi kerajaan telah menetapkan satu kadar untuk kerajaan mengawal hutang tersebut. Dan kadar yang ditetapkan adalah sebagaimana yang saya tulis, 55%. Okay, tapi ini saya nak kongsi tentang tahun ke tahun lah, 5 tahun ke belakang sebelum ini. Nisbah hutang kepada KDNK iaitu mula tahun 2018 adalah 65%. 19, 72%, 2020, 62%, 2021, 63%, 2022, 60%. Jadi ramalan untuk 2023 yang dibentangkan baru-baru ini di Parlimen pada bulan 10 itu 61%. Jadi kalau kita tengok memang dia dah melebihi daripada kadar yang telah ditetapkan. Tapi sebenarnya kalau kita tak ada negara yang dalam dunia ni yang tak berhutang, jadi tak ada masalah lah kalau kita berhutang. Sebab selagi hutang tu tidak melepasi paras KDNK kita, jadi setakat ni perbelanjaan kerajaan masih lagi selamat. Okey, itu saja daripada saya. Kepentingan trend hutang negara. Trend hutang negara penting untuk menguruskan hutang dengan bijak. Terlalu banyak hutang boleh menimbulkan risiko kewangan jangka panjang dan akan membebankan generasi akan datang. Oleh itu, perancangan kewangan yang baik, pengurusan hutang yang teliti dan ketelusan serta accountability dalam penggunaan dana hutang adalah penting untuk memastikan kemampanan kewangan. Yang pertama adalah membolehkan analisis perterusan dan pemantauan arah aliran hutang. Hal ini bagi memastikan kemampanan ekonomi sesebuah negara. Trend hutang negara memberikan gambaran tentang keadaan kewangan negara dan bagaimana negara menguruskan perbelanjaan dan pendapatan. Dengan memantau trend hutang negara, pihak berkuasa dapat melihat sama ada negara sedang menghadapi masalah kewangan atau berada dalam keadaan yang stabil.
Selain itu, dapat memberi petunjuk tentang keupayaan negara untuk membayar hutang dan menangani beban hutang yang ada. Jika trend hutang negara menunjukkan peningkatan yang pesat dan berterusan, ini boleh menimbulkan kebimbangan tentang kebolehan negara untuk membayar hutang dan menguruskan kewangan dengan baik. Saya Nur Ainin Zati binti Halim, nombor metrik 285436, akan menerangkan berkaitan statistik trend hutang Malaysia. Pada September 2022, hutang awam yang merangkumi obligasi hutang terkumpul Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun dan Syarikat Awam Bukan Kewangan SABK meningkat sebanyak 7% kepada RM1,484.8 bilion atau 83% daripada KDNK, terutamanya disebabkan oleh peningkatan hutang Kerajaan Persekutuan daripada 70.6% kepada 72.4% daripada jumlah keseluruhan hutang. Sementara itu, hutang SABK berkurang kepada 314.9 bilion, terutamanya disumbangkan oleh bayaran balik prinsipal hutang luar pesisir yang matang. Hutang sektor awam kekal terurus memandangkan sebahagian besar hutang adalah berdenominasi ringgit.